Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, Kumpulan 2 akan membentangkan kajian lapangan untuk kursus LMCW 2153 Penghayatan Etika dan Peradaban untuk tajuk Kepentingan Dialog Peradaban. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Chan Xin Yi, Ong Ye Ming, Teh Ging Win, Nur Husna Natasha binti Saiful Azmi, Fitri Hidayah binti Faisal, Nurul Sazwani binti Azizan, Muhammad Alif bin Muhammad Hamzah, Nurul Hana binti Muhammad Ali dan Nur Alia Nadira binti Muhammad Faisal. Saya Ong Yin Im dengan nombor matri A186762 akan memerlukan pembentangan pendahuluan masyarakat majmuk di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum, bahasa, agama dan budaya. Masyarakat Malaysia beridentikan masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan hidup secara harmoni. Masyarakat majmuk merujuk kepada etnik di Malaysia yang merupakan sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi. Masyarakat Malaysia yang multinasional telah memperkayakan kepelbagaian adat, kebudayaan dan adat resam. Kehadiran kelompok-kelompok ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya, adat resam, bahasa dan latar belakang kebudayaan yang berlainan. Dialog peradaban. Menurut Kamus Dewan edisi 2005, dialog bermaksud perbincangan atau perundingan antara dua pihak yang bertelingkah kepentingannya. Menurut Muzaffar 2003 pula, dialog peradaban bermaksud interkomunikasi dan persefahaman antara tamadun berdasarkan kepada elemen penting iaitu memahami budaya masing-masing tanpa ada rasa prejudis terhadap masyarakat daripada kaum yang lain. Oleh itu, dialog peradaban dapat difahami sebagai perundingan interaksi positif antara dua pihak, komunikasi dua hala atau lebih peradaban yang bertujuan untuk memupuk persefahaman dan pengertian, berkongsi perspektif dan menyelesaikan masalah dalam pelbagai aspek. Tujuan dialog peradaban ialah untuk membincangkan antara dua atau lebih pihak bagi mencari jalan penyelesaian yang kreatif dan baru dalam menangani kemelut dan masalah yang dihadapi oleh manusia. Dialog peradaban di Malaysia mulai dengan adanya institusi tertentu. Faktor kemanusiaan ini juga berperanan dalam pembentukan dialog peradaban. Terdapat 3 permasalahan kajian, iaitu apakah tahap pengetahuan terhadap dialog peradaban dalam kalangan masyarakat di Malaysia, apakah kepentingan-kepentingan dialog peradaban yang wujud dalam kehidupan, dan apakah cara-cara yang berkesan untuk mempergiatkan dan mendedahkan dialog peradaban dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Objektif kajian. Ada 3 objektif kajian, iaitu mengenal pasti pengaruh dialog peradaban terhadap keharmonian hidup bermasyarakat di Malaysia, mengkaji penerimaan dialog peradaban dalam kalangan masyarakat di Malaysia berdasarkan latar realiti masa kini, dan akhir sekali mengkaji kepentingan dialog peradaban ini bagi setiap masyarakat di Malaysia berdasarkan semangat perpaduan kaum. Saya akan meneruskan pembentangan seterusnya, iaitu kajian kepustakaan yang pertama. Bagi dialog peradaban. Dialog peradaban ini merupakan satu bentuk perbincangan antara dua pihak atau lebih yang mewakili kepercayaan, ideologi atau pandangan berkenaan dengan sesuatu isu dalam suasana yang beretika dan harmoni agar kebaikan dan kemaslahatan bersama boleh dicapai dengan jayanya. Melalui pemikiran Nursi yang dipetik dalam Jurnal Strategi Pengukuhan Dialog Peradaban, menurut pemikiran Nursi yang dilakukan oleh Muhammad Zaidin Muhammad dan rakan-rakannya, terdapat 3 strategi yang boleh digunakan bagi mengukuhkan hubungan kemanusiaan dengan saling mengenali, memperteguhkan hubungan manusia dengan saling memahami, dan hidup dengan makmur bersama-sama secara aman dan damai antara individu atau masyarakat. Zaidin 2013. 3 strategi mengukuhkan hubungan manusia. Yang pertama ialah pemerkasaan nilai persaudaraan melalui pendidikan. Dengan adanya pendidikan ini mampu membentuk sebuah masyarakat yang memiliki keilmuan yang luas dan tinggi dengan menguasai bidang agama dan sains moden. Dan yang kedua ialah pembentukan Pakatan Islam dan Kristian sebagai model. Jika tiada kekuatan pada unsur pertemuan antara Islam dan Kristian ini, amat sukar untuk memperkukuhkan peradaban Islam dan Barat yang sememangnya mempunyai hubungan sejarah antara kedua-duanya yang lebih bersifat konflik. Dan yang terakhir adalah melaksanakan dialog yang beretika.
Melaksanakan dialog yang beretika ini amat penting bagi memastikan dialog yang berlaku dalam keadaan yang harmoni dan efisien. Dialog yang seperti ini akan membuktikan kepada masyarakat semua bahawa Islam sememangnya agama dialog dan masyarakat Islam adalah sebuah masyarakat yang cintakan dialog peradaban. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fitri Hidayah binti Faisal. Nombor kad matrik A187484 akan membentangkan kursus ilmu yang kedua, iaitu daripada Jurnal Membangun Dialog Peradaban yang ditulis oleh Zafrul Khan. Melalui jurnal yang ditulis oleh Zafrul Khan, beliau menganalisis jurnal yang dihasilkan oleh Francis Fukuyama dan Samuel P. Huntington. Daripada Francis Fukuyama, daripada jurnalnya iaitu The End of History, gagasan terbesar Fukuyama yang menyatakan bahawa demokrasi liberal akan menjadi fenomena global kecuali Islam yang tidak serasi dengan demokrasi. Hal ini kerana Islam menggunakan prinsip syura atau kepimpinan secara bermusyawarah yang sangatlah berbeza dengan konsep demokrasi barat. Dan yang kedua, iaitu The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order yang ditulis oleh Samuel P. Huntington. Huntington menyatakan bahawa untuk mengarahkan barat untuk memberi perhatian khusus kepada Islam, kerana di antara berbagai peradaban besar yang masih wujud hingga kini, hanya Islamlah satu-satunya peradaban yang berpotensi besar yang dapat menggoncangkan peradaban barat. Dan beliau juga mempunyai visi pemikiran perang salib, iaitu Gold, Gospel and Glory. Daripada kajian yang dihasilkan oleh Zafrul Khan juga, keharmonian dapat diwujudkan dengan pendekatan dialog peradaban supaya tidak ada lagi pihak yang akan dikambing hitamkan, lebih-lebih lagi Islam, iaitu menggunakan pendekatan dialog peradaban. Yang pertama daripada Ibn Rushd yang menyatakan bahawa memahami bangsa atau agama atau kaum yang lain daripada diri kita sendiri dengan memahami cara mereka dan bukannya menggunakan pemahaman kita sendiri. Yang kedua, menciptakan kembali hubungan yang subur antara Islam dan Barat dengan mengedepankan hak yang berbeza. Yang ketiga ialah mengembangkan sikap pengertian, toleransi dan sikap saling tolong-menolong. Terdapat juga aspek yang lain, iaitu daripada Raghib As-Sirjani. Ada 4 kategori. Yang pertama, kategori kesamaan tertinggi iaitu akidah atau kepercayaan agama, iaitu saling memahami agama masing-masing. Yang kedua ialah kategori kesamaan umum manusia, iaitu saling memahami kebutuhan seharian manusia yang setara. Yang ketiga, kategori kesamaan khusus manusia, iaitu mencakupi aspek budaya, daerah, kaum, sejarah, bahasa, adat tradisi, aturan undang-undang dan akhlak-akhlak luhur. Yang keempat ialah kategori kesamaan sekunder manusia, iaitu mencakupi sukan, seni dan pelancongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Alia akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk metodologi. Pengkaji menggunakan kaedah soal selidik bagi mengenal pasti kepentingan dialog peradaban. Soal selidik ini diedarkan menggunakan kaedah convenience random sampling kepada mahasiswa dan mahasiswi UKM seramai 40 orang. Terdapat 3 bahagian dalam soal selidik ini, terdiri daripada demografi responden, pengetahuan responden terhadap dialog peradaban dan penerimaan dialog peradaban. Bagi memudahkan responden memberi maklum balas berdasarkan pendapat masing-masing mengikut kesesuaian, pengkaji telah menyediakan skala Likert bermula daripada skala 1 sehingga skala 5. Data yang diperoleh juga akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan peratus, skor min dan sisihan piawai. Pengkaji juga menggunakan carta pai dan jadual bagi melancarkan proses ketika data dianalisis dan memudahkan pemahaman pembaca kelak. Baiklah, saya menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Baik, saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami pada hari ini dengan membincangkan berkenaan dengan analisis yang telah dijalankan terhadap kaedah selidik ini. Yang mana analisis ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, profil demografi responden, bahagian B, pengetahuan responden terhadap dialog peradaban, dan bahagian C, bagaimana untuk kita menilai tahap penerimaan responden terhadap dialog peradaban. Baik, bagi bahagian A iaitu berkenaan dengan profil demografi responden,
melalui pendekatan yang telah kami gunakan iaitu persampalan secara convenience random sampling, kami mendapati bahawa majoriti responden yang telah mengambil bahagian dalam kaji selidik ini adalah merupakan pelajar perempuan dalam lingkungan umur 21 sehingga 23 tahun. Mereka ini berbangsa Melayu, beragama Islam dan juga merupakan pelajar tahun 2 yang mana majoritinya adalah daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK. Hal ini dapat kita perhatikan menerusi peratusan tertinggi yang direkodkan bagi setiap bahagian-bahagian ini ataupun item-item ini dalam bahagian A. Baik, bagi bahagian B pula iaitu berkenaan dengan pengetahuan responden terhadap dialog peradaban, terdapat 10 item konstruk yang telah dibina dan dimasukkan ke dalam bahagian ini untuk kita menilai bagaimana tahap pengetahuan responden berdasarkan skala Likert 1 hingga 5, yang mana skala 1 adalah sangat tidak setuju dengan kenyataan item yang diberikan, manakala skala 5 adalah sangat bersetuju. Jadi daripada analisis yang telah dilakukan terhadap kesemua item ini, kami mendapati bahawa nilai purata keseluruhan adalah sebanyak 3.79, yang mana hal ini menunjukkan bahawa majoriti responden bersetuju dengan item yang telah dinyatakan. Dalam masa yang sama, kami juga telah melihat sisihan PIY bagi jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh responden, yang mana kami mendapati nilai sisihan PIY bagi bahagian B ini adalah sebanyak 0.827, yang mana nilai ini menghampiri angka 1 yang menunjukkan bahawa terdapatnya kepelbagaian dalam jawapan yang telah diberikan oleh responden dalam bahagian B ini. Dalam masa yang sama, daripada kedua-dua penilaian ataupun analisis yang telah kami jalankan ini, hal ini menunjukkan bahawa responden memberikan jawapan yang berpola positif terhadap pengetahuan mereka berkenaan dengan dialog peradaban. Bagi bahagian C pula iaitu penerimaan responden terhadap dialog peradaban, kami juga telah menghasilkan 10 item dalam bahagian ini. Cumanya kami tidak dapat untuk sertakan item-item ini di dalam pembalangan analisis disebabkan oleh limitasi masa. Jadi berdasarkan 10 item ini, responden sekali lagi telah menilai tahap penerimaan mereka berdasarkan skala Likert 1 hingga 5. Skala 1 adalah sangat tidak setuju, skala 5 adalah sangat bersetuju dengan kenyataan yang diberikan bagi setiap item ini. Jadi berdasarkan nilai purata keseluruhan, nilai yang ditunjukkan dalam analisis bahagian C ini adalah sebanyak 3.98, iaitu menunjukkan bahawa majoriti responden bersetuju dengan item yang dinyatakan kerana nilai tersebut menghampiri skala 4. Manakala bagi sisihan PIY pula iaitu sebanyak 0.865, sekali lagi nilai ini menghampiri angka 1, yang mana ia menunjukkan bahawa kejituan terhadap pilihan jawapan yang diberikan adalah kurang, yang mana terdapat distribusi ataupun penyebaran pemilihan jawapan yang pelbagai dalam kalangan responden ini. Namun yang demikian, berbalik kepada nilai purata tadi, majoriti memilih untuk bersetuju, yang mana bersetuju ini menunjukkan pola yang positif terhadap setiap item yang telah diberikan. Jadi daripada analisis ini, ia secara tidak langsung telah menunjukkan bahawa responden menerima secara baik dialog peradaban dalam latar masa kini dan terdapatnya keperluan terhadap perluasan medium dan pihak yang bertanggungjawab seperti platform media sosial, institusi pendidikan dan juga kerajaan dalam mempergiatkan lagi keterlibatan masyarakat dalam dialog peradaban. Jadi berdasarkan analisis kaji selidik ini, kami mendapati bahawa responden melihatkan wujudnya kepentingan terhadap pengetahuan dan penggiatan aktiviti dialog peradaban dalam masyarakat bagi memelihara keharmonian dan kemakmuran hidup dalam masyarakat majmuk, melihatkan kepada korelasi positif di antara pengetahuan dan juga penerimaan terhadap dialog peradaban ini. Jadi itu sahaja bagi bahagian analisis. Saya serahkan pula kepada pembentang yang seterusnya. Dipersilakan. Seterusnya beralih kepada penemuan kajian. Objektif kajian pertama tercapai apabila lebih daripada 50% responden menyatakan setuju dan sangat setuju pada soalan bahagian penerimaan terhadap dialog peradaban.
Walaupun 40% responden menyatakan bahawa mereka bersifat neutral terhadap pengetahuan mereka tentang dialog peradaban dan 20% tidak pasti apa itu dialog peradaban. Tetapi menurut kajian dan jawapan daripada soalan-soalan yang diberikan kepada mereka, kebanyakan daripada responden setuju bahawa dialog peradaban ini dapat mempengaruhi keharmonian hidup bermasyarakat di Malaysia. Penemuan kajian seterusnya ialah daripada seorang selidik. Ia menyatakan hubungan yang bersandar wujud antara dialog peradaban dan keharmonian masyarakat di Malaysia. Hal ini jelas apabila lebih daripada 80% responden setuju dan sangat setuju terhadap soalan bahagian 2 item ketiga dan keempat, iaitu dialog peradaban dapat membina keharmonian antara kaum dan dialog peradaban dapat mewujudkan persefahaman antara agama. Dialog peradaban mendapat penerimaan yang baik dan berpola positif dengan data yang menunjukkan bahawa ianya masih relevan dan perlu diketengahkan menerusi usaha sama pelbagai pihak dan medium untuk menggiatkan lagi pelaksanaan dialog peradaban dalam masyarakat masa kini. Justru, objektif akhir kajian ini iaitu mengkaji kepentingan dialog peradaban bagi setiap masyarakat di Malaysia berdasarkan semangat perpaduan kaum itu dicapai dengan jayanya kerana keputusan yang diperoleh daripada responden merupakan bukti yang nyata apabila para responden iaitu mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia mengetahui dan mengenal pasti bahawa kepentingan dialog peradaban boleh mengeratkan perpaduan. Berdasarkan penemuan ini, kami bercadangkan agar sebuah kajian lanjutan dijalankan pada masa akan datang dengan memfokuskan kepada responden yang lebih menyeluruh. Okey, baiklah, saya akan akhiri pembentangan dengan kesimpulan. Melalui kajian ini dapat disimpulkan bahawa kepentingan mengadakan dialog peradaban antara masyarakat yang berbeza agama, kaum, pemikiran dan adat resam masih relevan meskipun peredaran zaman telah berlaku. Tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat tidak mengetahui berkenaan dialog peradaban secara mendalam, tetapi penlibatan masyarakat dalam perjuangan untuk mempertahankan agama, budaya dan bangsa masing-masing secara perundingan yang makmur dan sejahtera telah menunjukkan bahawa rakyat mampu untuk mengimplementasi dialog peradaban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh hal yang demikian, objektif kajian ini dapat dicapai dan permasalahan kajian dapat diselesaikan. Dapatan kajian ini menunjukkan nilai perbincangan antara agama dan budaya dalam memupuk keharmonian dalam kalangan penduduk Malaysia yang berbilang kaum dan agama dapat diserlahkan dalam dialog peradaban. Keperluan untuk mewujudkan keharmonian dan hubungan yang erat antara individu dapat diubah dari sudut pandangan masyarakat untuk menggalakkan persefahaman dan kesepakatan dalam menyelesaikan masalah dengan berinteraksi dengan pihak lain. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.